Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak tengok soalan SPM yang berkaitan dengan teori perlanggaran yang melibatkan faktor kepekatan. So, kalau tengok kat sini sebenarnya for me to say this, saya tak tahulah whether it's okay to say this. This is some sort like a template untuk menjawab soalan ini. Okay. Bila soalan berkaitan dengan kepekatan, apa poin pertama yang kita nak tulis? Kita akan sebut kepekatan bahan tindak balas yang mana lebih tinggi. Okey, atau lebih rendah. Lebih tinggilah biasanya. Poin yang nombor 2, bilangan zarah per unit isi padu bertambah. Okey. Poin nombor 3 ni dekat sini saya nak emphasize sedikit. Dekat poin nombor 3 ini adalah frekuensi pelanggaran antara zarah-zarah bertambah. Okey, ini sama macam dekat dalam buku teks ini pada muka surat ni ini. Mana dia? Yang ni. Yang saya terangkan dalam video sebelum ini. Nampak tak? Perkataan zarah-zarah ni. Okey. Cumanya dalam an exam, kalau you biar jawapan you dalam keadaan zarah-zarah ni, you tak ganti the specific one, you tak dapat poin nombor 4 dan nombor 5 ni. Okey. So, nak gantikan dengan apa? Kita kena gantikan berdasarkan persamaan ion yang kita bina. Okey. Macam a lot of things to look at kan? Okey, tak apa. So, kita akan tengok kepada soalan yang berkaitan. Alright? Okey, soalan yang berkaitannya saya dah crop kat sini. Ini adalah soalan SPM 2013. Siapa yang ada abang kakak SPM 2013, ini kertas 2. Soalan nombor berapa saya tak ingat. Okey. Tapi sebab dulu-dulu kita boleh bawa keluar kertas exam yang berbaki tu. Sekarang dah tak boleh dah. Okey. So dulu bila kertas exam boleh bawa keluar, so cikgu-cikgu pun adalah chance untuk tengok the question paper awal. Okey. After you have left the day one, after that, the day after tu, soalan tu dah tak jadi sulit. Sekarang soalan tu masih lagi dalam kategori terhad kalau tak silap saya lah kategori dia. Okay, anyway, talking about kepekatan kan. So, kita tengok kepada soalan ini. Saya nak pergi spesifik kepada kepekatan, tapi saya bagi you baca dulu, tengok Jadual 7 menunjukkan maklumat bagi 3 set eksperimen untuk menyiasat faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas antara kalsium karbonat dengan asid hidroklorik. Okey. So ini adalah bahan tindak balas you, kalsium karbonat dan juga asid hidroklorik. Okey. So now saya nak spesifik kepada kepekatan. Jadi faktornya adalah if I'm not mistaken 1 dengan 1 dengan 3. Ya, betul. Yang nombor 2 ni, soalan nombor 2. Kita nak tengok set 1 dengan set 3. Okey, tengok apa perbezaan Okey, untuk kalsium karbonat, kedua-duanya adalah serbuk. Jadi saiz mereka sama. Tak ada masalah lah tu. Tapi bila kita pergi kepada kepekatan asid hidroklorik ini, yang ini set yang pertama, 1 mol per decimeter cube. Ini kepekatan. Okey. Set yang kedua adalah asid hidroklorik juga, tapi sekarang kepekatannya adalah 2 mol per decimeter cube. Jadi, set 2 ini kepekatan asid hidroklorik lebih tinggi. Okey. Okay, so bila kepekatan asid hidroklorik lebih tinggi, remember 4 faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas: kepekatan, saiz, suhu dan mangkin. So yang ini kepekatan. So bila kepekatan, sesuatu bahan tindak balas lebih tinggi, kadar tindak balasnya lebih tinggi. So macam mana kita nampak dia kadar tindak balas lebih tinggi? Ni masa yang diambil untuk collect 40 cm3 gas itu adalah lebih singkat. So bila masa tu lebih singkat, maksudnya kadar tindak balas dia tinggi lah. Betul tak? Okay. That you must understand first. Betul kan? Again. Bila kepekatan asid hidroklorik tu lebih tinggi, kita katakan bahawa tindak balas set 3 ini adalah, kadar tindak balasnya adalah lebih tinggi. Okay. Macam mana kita nak prove, nak support our understanding ni? Tengok pada masa yang diambil untuk collect 40 cm3. Orang lain ambil masa lagi lama.
Yang ini, set nombor 3 ni disebabkan kepekatan asid hidrokloridnya lebih tinggi, masa dia singkat je. So kadar tindak balas dia lebih tinggi. Alright, so how do we answer this? Remember saya sebut kat sini tadi, kita kena buat persamaan ion untuk tahu apakah zarah yang berlanggar. Okay. So dekat sini, kita first kena tulis persamaan kimia dahulu. Siapa yang berlanggar tadi? Siapa yang bertindak balas tadi? Kalsium karbonat dengan asid hidroklorik. Okay. Apabila kalsium karbonat dan asid hidroklorik bertindak balas, ini daripada chapter 6, asid, base dan garam. Sifat kimia asid yang ketiga adalah asid bertindak balas dengan logam karbonat menghasilkan garam, air dan juga gas karbon dioksida. So, apa garam yang terhasil tu? Ca ni akan gabung dengan Cl ni. Okay. Tapi it won't be CaCl je ya. Kenapa? Kenapa bukan CaCl sahaja? Sebab Ca ni bila dia jadi ion, dia adalah Ca2 positif. Cl bila jadi ion adalah Cl negatif. So, kita salin sahaja semua huruf ni. Apa kita buat pada nilai? Nilai pada cas. Kita akan silang. Tadi 2 ni belongs to Ca. Now it belongs to Cl. So, here is CaCl2. And then, air dan juga karbon dioksida. Okay. Lepas tu kita seimbangkanlah persamaan ini. Kita seimbangkan persamaan ini. Yang kita tulis sekarang ini dipanggil persamaan kimia. Tadi saya cakap untuk buat, untuk tahu zarah yang berlanggar, kita kena buat persamaan ion. Okay. Persamaan ion. Alright. So, macam mana nak buat persamaan ion? Persamaan ion ni ada 3 syarat. Bukan ada 3 syarat. Ada 1 je syarat dia. Jangan ceraikan Mia. Siapa Mia? Ini saya dapat daripada Puan Nuriza. Thank you Kak Zah. Sekarang ni currently guru kanan star. So kalau ada murid dia yang ada dengar video ni, boleh komen kat bawah. Okay. So anyway, Mia ni apa? Molekul. Okay, dia orang menggunakan bahasa Inggeris. So insoluble salt. Insoluble salt adalah garam tak larut. A adalah atom. 3 perkara ini sahaja you tak boleh ceraikan. Yang lain semua you boleh ceraikan. Alright. So, kita tengok macam mana nak buat persamaan ion. Okay. Kalsium karbonat, semua garam karbonat tidak larut air kecuali anak. So, kalsium karbonat tak larut air. Tak larut air means insoluble salt. So, insoluble salt you turunkan sahaja. Okay. Asid termasuk tak dekat dalam 3 ni? Tak termasuk. Jadi, asid boleh diceraikan. 2 ni belongs to everyone behind it. So, 2 ion hydrogen plus 2 ion klorida. Lepas tu arrow. Okey. Lepas tu CaCl2. CaCl2 adalah garam larut. So, termasuk tak dalam ni? Tak termasuk. Jadi, tak termasuk kita boleh ceraikan dia. So, Ca2 positif plus 2 Cl negatif. Okey. Air, boleh tak ceraikan air? Air adalah satu molekul. Jadi tak boleh cerai. Tak boleh cerai, turun sahaja. Karbon dioksida also molekul. Jadi tak boleh cerai, turun sahaja. Okay, now kita tengok. Apa yang ada sebelah kiri sebelum arrow ni, sebelah kiri sebelum arrow, dia juga ada di sebelah kanan selepas arrow. That particular species kita cancel off. Okey, sekarang ada tak, nampak tak? Apa benda yang sama? Dia ada sebelum arrow, dia ada selepas arrow juga. Yang mana? Jumpa tak? Nampak tak? Ya, kita ada klorida ni. Klorida ni dengan klorida ni sama kan? Exactly the same. So, kita boleh cancel dia off. Ada tak anything else yang sama? Dia mesti rupa exactly the same. Tak ada kan? So, persamaan ionnya adalah CaCO3 plus 2 ion hydrogen, arrow Ca2 positif plus H2O plus CO2.
Okey. Inilah persamaan ion U. Okey, yang ini persamaan ion U. Alright. So, yang mana zarah bahan tindak balas yang berlanggar? Again, yang mana satu zarah bahan tindak balas yang berlanggar? So, it is the kalsium karbonat dengan ion hidrogen. So, dua ni lah zarah yang berlanggar nanti. Okey. Itu baru tengok pada zarah yang berlanggar. Macam mana nak jawab soalan ini supaya dapat 5 markah? Okey, mari kita tengok. Saya akan kecilkan bahagian ini supaya saya muat nak menulis dekat situ. Resizekan dia. Okey, saya letak kat sini sebab nanti saya nak pakai tu kalsium karbonat dengan ion hidrogen. So, remember tadi kita dah sebut apa? Yang pertama, okey, untuk soalan kadar tindak balas, mana-mana soalan kadar tindak balas, you mesti spesifik. Spesifik in what sense? Okey, kita kata tadi kepekatan mana yang lebih tinggi? Kepekatan set 3. Kepekatan apa yang tinggi tu? Kepekatan asid hidroklorik. Jadi kita kena tulis kepekatan asid hidroklorik dalam set 3 lebih tinggi berbanding asid hidroklorik dalam set 1. So, saya tulis berbanding set 1 je lah. Okey. So, apa next point dia? Tengok ni. Apa next point dia? Ni. Bilangan zarah per unit isi padu bertambah. Okey. Remember kalau tengok buku teks balik tu, remember kalau kepekatan dia tinggi, maksudnya bilangan zarah dekat dalam satu bekas tu lebih banyak lah, betul tak? Okey, so bilangan zarah per unit isi padu itu mesti ada sebab isi padu dia saiz bekas dia sama, tak berbeza, tak berubah. Okey, so point nombor 2, bilangan zarah per unit isi padu dalam set 3 lebih tinggi. Okey. Next, point nombor 3. Point nombor 3 adalah frekuensi perlanggaran. Kat sini kita nak pakai zarah yang bertindak balas tu. Frekuensi perlanggaran antara siapa tadi? Antara kalsium karbonat dan ion hidrogen. Kat mana saya ambil? Remember kita punya persamaan ion tu. Okey. Dalam set 3 lebih tinggi. Okey. Ayat nombor 4 apa? Ayat nombor 4 adalah ulangan kepada ayat nombor 3. Tapi sekarang kita ada ekstra perkataan apa? Ingat tak? Dia ada perkataan berkesan. Tengok buku teks. Dia ada perkataan berkesan. Nampak? Alright? Okay. Mana? Okay. So kat sini, you kena tulis semula lah kan? So saya tulis kat sini macam ni. Okay, berkesan. So ayat dia nombor 4 tu akan jadi frekuensi pelanggaran berkesan antara kalsium karbonat dan ion hidrogen dalam set 3 lebih tinggi. And so finally kesan dia adalah kadar tindak balas set 3 lebih tinggi. Nampak tak 5 markah? This is how you dapat dari 5 markah lah. That's 10. 5 is for question number 1. 5 is for question number 2. So, kita sedang buat question number 2. So, dah dapat dah 5 markah. Masya Allah, senangnya kimia kan? So, this is how you answer. So, apa yang you mesti tulis dekat dalam jawapan you? Yang pertama, you mesti sebutlah dari segi kepekatan tu. Kepekatan apa? Apa benda yang pekat lagi tu? Tak mungkinlah kalsium karbonat, betul tak? Sebab kalsium karbonat is a pepejal. Okay? Dia adalah satu pepejal. Mustahil lah kepekatan dia tinggi kan? Saiz dia boleh lah kalau macam kita nak cakap pasal saiz. Tapi kepekatan has to be something dalam keadaan cecair atau aqueous. So dia pun dah sebut kat sini
kepekatan asid hidroklorik yang lebih tinggi. So, kita kena sebut asid hidroklorik tu. Dan kita kena bandingkan. Sebab apa kita kena bandingkan? Sebab itu adalah arahan soalan banding kadar tindak balas antara set 1 dengan set 3. Sebab itu we are referring only to set 1 dengan set 3. Point nombor 2 spesifik kepada faktor tu. Untuk kepekatan, dia mesti sebut bilangan zarah per unit isi padu tu. Bilangan zarah per unit isi padu. Okey. Point 3, frekuensi perlanggaran. Nak tahu siapa yang berlanggar, kena buat persamaan ion. So, yang berlanggar adalah kalsium karbonat dengan ion hidrogen. Mesti tulis ni. Kita tak boleh gantikan dengan kalsium karbonat dan asid hidroklorik. Salah. Kita gantikan dengan zarah-zarah. Salah juga. So, untuk you tahu siapa yang berlanggar, you mesti buat persamaan ion ini. Okey. Boleh? Persamaan ion ni tak susah in the sense that you dah pernah jumpa persamaan ion dalam chapter 6 sebelum ini. Okey, so you sepatutnya dah tahulah macam mana nak tulis persamaan ion. Alright, point nombor 4, ulang balik ayat nombor 3. Sekarang cuma tambah perkataan berkesan. Okey? And finally, you beritahulah siapa kadar tindak balas yang lebih tinggi. Sebab soalan dia tadi, bandingkan kadar tindak balas. Mesti you kena bagi tahu siapa kadar tindak balas lebih tinggi, betul tak? Alright, so saya rasa video ni dah sangat panjang. Saya tak nak memanjangkan lagi. InsyaAllah dalam the next video, kita akan tengok faktor-faktor yang lain. Macam mana nak jawab untuk latihan dan untuk exam. Okey, sekian. Terima kasih. Bye-bye.